Negara Malaysia adalah salah satu negara yang kaya dengan pelbagai sumber dan maju dari segi ekonomi. Negara Malaysia juga kaya dengan pelbagai kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan lain-lain. Sejak merebaknya virus corona pertama kalinya yang ditemui di Wuhan, China pada akhir Disember 2019. Wabak tersebut merebak di China dan membawa ke negara-negara lain termasuklah negara kita, Malaysia. Penularan virus yang serius mencetuskan untuk pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020 di seluruh negara. Sekarang, kita berada dalam tempoh PKPP sehinggalah 31 Disember 2020 di mana rakyat Malaysia harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Adakah PKP atau PKPP menjejaskan ekonomi negara? Untuk mengenal pasti jawapan, maka ahli kumpulan kami melakukan kajian berdasarkan tempoh PKP sehinggalah PKPP, iaitu Perubahan dan Pembaharuan Ekonomi Negara Malaysia. Ini adalah merupakan suasana peniaga-peniaga kecil di Pasaraya sebelum COVID-19. Berikut merupakan temu bual bersama peniaga-peniaga kecil. Tempoh PKPP dan selepas PKPP tu, apakah kesan perniagaan dekat sini kan? Apakah kesannya? Okey, macam adik tahu, tempoh waktu PKPP tu adalah salah satu tempoh ataupun salah satu peristiwa yang sangat menakutkan untuk peniaga tahu. Sebab pada waktu tu macam kita tahu semua IPT almost pelajar-pelajar sebenarnya semua balik. Rumah diorang cuma tinggal yang Sabah Sarawak je. So jadi macam pelajar tu sikit je. So macam diorang pun tak, mungkin pada waktu tu waktu PKPP juga mungkin pada waktu PKPP tu juga ramai kewangan student macam tak stabil. Jadi diorang pun kadang-kadang mungkin diorang punya purchase power tu diorang tak beli tau. So kita pun akan effect sekali lah sebab diorang tak ada kuasa membeli tu. Jadi memang masa mula-mula masa PKPP tu perniagaan agak hamba jugalah dan agak terkesan lah untuk peniaga-peniaga. Okey, maksudnya macam memang sepanjang PKPP itu memang buka sini? Tak, kita tak buka lah. Kita tutup sebab lagi satu memang tempoh semua kedai kena tutup. So kita pun tak nak ambil risiko apa-apa. Sebab masa tu pun kes pun agak banyak juga kan. So jadi takut lah apa-apa berlaku. Dan lagi satu, yelah peniaga kan tak ada, kalau kita buka pun orang tak datang, tak ada pulangan. So makin kerugian tu makin besar lah so kan. macam tak belah. Macam kalau kita buka kedai pun elektrik mesti kena bayar. Tapi tak ada income, tak ada sale dekat situ. So macam rugi juga. So kita terpaksa tutup. Okey, buka balik tu lepas ni lah bila dah dibenarkan betul-betul. Betul. So kita buka, kita slow-slow, kita macam naik balik dan kita cari barang yang menjadi keperluan untuk student. So macam kalau nak beli apa-apa pun kena fikir dulu lah, adakah pelajar akan beli ataupun tak. Because kalau kita pakai beli macam tu je, lama-lama dia akan effect dekat bisnes kita balik. Mungkin dalam 3-4 bulan lepas mungkin dalam 3-4 bulan dia dah stabil sikit, baru macam boleh kot nak tambah lagi barang ataupun apa semua. Cuma sekarang ni kita beli barang hanya untuk keperluan sahaja. Kalau macam nak beli benda-benda yang sahaja-sahaja tu tak kot. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Semasa dan selepas tempoh PKPP, apakah kesannya pada perniagaan tuan? Semasa itu berhenti maju buka sebab juga banyak yang tak balik. Ada yang balik separuh yang jaga macam kat Sabah Sarawak kan tak boleh, mesti PPN bagi hubungan itu. Lepas tu kita makan biasa kat sana.
Lepas tu macam makanan pun macam biasa kalau contoh bila student ada dekat BMI kan macam contoh mesti boleh agak kan berapa pendapatan dalam sehari tu kan. Mesti pada tempoh PKP kita sebut macam pendapatan masih kurang ke macam mana ke. Biasa itu memang kurang, agak berkurang. Sebab ramai student tak ada. Setelah kami sudah membayar semua kan. Kalau hari normal Kalau hari normal macam 2 kali ganda berkurang daripada hari biasa lah. Okey dah, tu je. Kerajaan telah memutuskan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi secara berhati-hati dengan menguatkuasakan SOP kesihatan yang ketat. Bermula 4 Mei 2020. 4 Mei 2020, hampir semua sektor ekonomi dan aktiviti perniagaan akan dibenarkan beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Strategi pembudayaan baru dalam sektor perniagaan adalah di sinilah pengetahuan skill atau kemahiran dalam internet yang sangat bernilai masa ini. Ini kerana banyak perniagaan menggunakan platform online daripada perjumpaan fizikal. Sebagai contoh, ramai peniaga kecil ketika bulan puasa kebanyakannya menggunakan platform jual beli dalam talian. Walau apa pun rintangan, kalah bukanlah satu pilihan. Boleh saya tahu apakah strategi pihak Maven untuk dalam perniagaan nombor baru ini? Okey, seperti yang anda tahu, kita Maven sebelum PKP adalah sepenuhnya offline berkenaan dengan penjualan minyak wangi lah dekat mat-mat dekat sekitar Johor Bahru. Okey, disebabkan PKP kita tak dapat beroperasi seperti biasa secara offline. So, apa yang kita boleh buat adalah kita terpaksa membuat secara online melalui live IG dan juga FB. Dan kita juga ada sentiasa flash advertise melalui IG dan juga FB secara berkala lah. Setiap hari akan kita ada buat advertise. Hai, boleh saya tahu apakah strategi dalam perniagaan ini selepas norma baru? Okay. Actually so far sebelum ni kita ada memang customers just walk in sahaja, tak perlu susah sangat lah. But then baru-baru ni kita face the difficulties bila customer nak datang tu atau kita nak bagi flyers tu dia ada susah sikit. So kita have to like try cara yang baru macam promote dekat Facebook and then like online marketing macam tu kita have to do so that mereka boleh tengok promotion tu dekat online macam mana, then baru datang ke kedai. Yeah. Okay, alright, thank you. Berkaitan dengan COVID-19 ni, terjejak sikit lah tahun ni pada yang tahun lepas-lepas tu. Tahun ni macam target yang kita nak ni macam kurang sikit lah untuk nak menampung yang kita rehat tu 4 bulan tu. Dia tak macam tahun lepas-lepas. Tahun lepas-lepas tu dia kita kena dengan target lah. Macam 4 bulan kan tak ada kerja apa-apa dekat sini. Dia start bulan 11, 12, 1, 2. Macam tahun ni memang berat sikit nak bayar gaji apa. Pekerja abang apa orang? Pekerja saya ada 2. Ada 2. Memang tak ramai orang macam ni? Tak ramai. Dia biasa memang penuh lagi kat sini. Kalau weekend apa memang banyak lagi orang.
Kenali, saya merupakan pelajar kelas hubungan etnik MPU 3113. Saya diberi tugasan untuk menemubual orang awam mengenai ekonomi semasa COVID-19. Di sini saya sertakan video temubual tersebut. Hai, nama saya Marco Anak Puji. So, hari ini saya di interview. So, soalan pertama yang perlu saya jawab adalah apakah perancangan yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan untuk rangsangan ekonomi pada masa hadapan. So, pada pendapat saya, rangsangan ekonomi kerajaan ni seperti yang dibuat terdahulu oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Prihatin. Itu salah satu inisiatif yang dia buat untuk merancangkan kembali ekonomi Malaysia pada zaman COVID-19 ni. So, pada pendapat saya, yang perlu dilakukan oleh kerajaan adalah seperti membangunkan ekonomi dalam secara perlahan, seperti menggalakkan orang untuk berniaga secara online and dari platform Facebook ke and Instagram dan banyak lagi platform online yang boleh rakyat Malaysia gunakan untuk berniaga. Keduanya adalah seperti membuat GrabFood atau Foodpanda, memperbanyakkan lagi orang yang hantar makanan menggunakan khidmat pesanan GrabFood atau Foodpanda, memperbanyakkan lagi platform selain GrabFood dan Foodpanda. Itu dua dari cadangan saya yang saya fikirkan. Dan soalan kedua adalah, pada pendapat anda, apakah strategi berniaga dalam norma baru kehidupan? So, seperti yang kita tahu, norma baru kehidupan adalah kena pakai mask, pelitup muka and mengecek suhu badan sebelum masuk ke sesuatu premis. So, kalau boleh, kita memperbanyakkan lagi yang seperti yang saya bagi tahu lah, yang online, more to online lah. Sebab sekarang ni kes-kes COVID belum menurun. So, risiko untuk masyarakat terjangkit adalah tinggi. So, dengan online, semuanya boleh terjadi, sebab dari situ lebih selamat and lebih terlindunglah masyarakat di luar sana. So, apa pun saya nak ucapkan lagu syabas kepada frontliner Malaysia yang mana yang telah berkorban untuk negara Malaysia tercinta. Itu saja. Terima kasih. Jadi, di sini saya ingin simpulkan bahawa penyebaran virus COVID-19 memberi impak yang mendalam kepada ekonomi negara, khususnya dari sektor perniagaan, peniaga sendirian dan juga peniaga kecil-kecilan. Mereka ini adalah golongan yang paling banyak terjejas akibat virus COVID-19 ini. Dan seperti yang kita dapat tengok di belakang, kebiasaannya pada hari-hari biasa, restoran-restoran yang berada di sekitar kawasan ini selalu dipenuhi dengan orang awam dan juga tak pernah orang cakap dengar macam ni. Tapi akibat daripada COVID-19 ini, kedai ada yang tutup, ada yang berniaga, tapi pengunjung pun tak ramai. Jadi di sini kita dapat saksikan bahawa kesan COVID-19 kepada ekonomi negara, terutamanya peniaga kecil, amatlah mendalam, dan kerugian yang ditanggung adalah hampir mencecah 17.3 bilion sahaja dalam sektor ekonomi, dalam sektor perniagaan kecil-kecilan seperti restoran-restoran, kedai makan di negara kita ini.
kerana PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini telah menyebabkan mereka terpaksa mengambil rugi yang besar. Malahan ada juga restoran dan kedai makan terpaksa menghentikan dan diberhentikan operasi kerana mereka tak mampu nak balik modal dan sebagainya. Dalam buruk ada baik juga. Seperti yang kita lihat sekarang, perniagaan atas talian semakin maju dan menjadi antara sumber pendapatan terbesar, terutamanya bagi peniaga-peniaga dan juga usahawan-usahawan dari berbagai aspek, dari segi makanan, fashion, gadget dan macam-macam lagi. Ini kerana mereka mendapati perniagaan atas talian adalah lebih terjamin di samping dapat mengurangkan penyebaran virus COVID-19. Di samping itu juga, antara implikasi penyebaran virus COVID-19 juga, sektor industri tempatan semakin berkembang maju. Ini kerana tiada saingan daripada peniaga-peniaga luar. Seperti kita tahu, seperti negara-negara jiran Indonesia maupun Thailand, mereka kini berada di negara asal mereka sendiri. Jadi peniaga tempatan mengambil kesempatan ini untuk memajukan perniagaan mereka kerana tiada saingan yang harus mereka titik beratkan. Dan kita sebagai rakyat tempatan, inilah masa kita untuk membantu memulihkan ekonomi negara dengan menyokong perniagaan tempatan. Baiklah, akhir sekali di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada semua tentang langkah-langkah pencegahan yang kita harus lakukan semasa membeli barang. Yang pertamanya, kita haruslah sentiasa memakai sarung tangan ataupun glove dan memastikan kita mengamalkan social distancing antara satu sama lain dengan jarak 1 meter. Selain itu, kita janganlah pegang apa yang tak perlu, seperti barang yang kita tak nak, kita tak perlu pegang. Kita hanya mengambil barang apa yang kita perlu sahaja. Dan selepas kembali ke rumah ataupun ke kediaman masing-masing, buang terus sarung tangan dan terus membasuh tangan anda, dan jangan kontak rapat dengan ahli keluarga maupun rakan-rakan. Sebaliknya, terus pergi ke bilik air dan terus mandi, membersihkan diri anda. Akhir sekali, jangan lupa sentiasa pakai face mask anda. #kita jaga kita.